Selamat sejahtera, nama saya Rukini Anproposero dan nombor matrik saya adalah 4233002211. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian universiti swasta dan saya telah memilih Universiti Multimedia. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, pendidikan tinggi merujuk kepada pelajar yang meneruskan pengajian dan program yang berkelayakan. Mereka memperoleh kelulusan pada tahap sijil, diploma, sarjana muda, sarjana dan sarjana kedoktoran. Terdapat dua institusi pengajian tinggi iaitu pendidikan awam dan institusi pendidikan swasta. IPTA ialah pendidikan tinggi yang disokong sepenuhnya oleh kerajaan, manakala IPTS merupakan pendidikan tinggi yang diuruskan sepenuhnya oleh sektor swasta. Bagi topik saya kali ini, saya akan mengupaskan tentang pelajar Malaysia yang memilih institusi pengajian tinggi swasta iaitu Universiti Multimedia. Universiti Multimedia ini merupakan institusi swasta yang telah menunjukkan perkembangan yang menarik dan telah mendapatkan perhatian khususnya daripada kerajaan persekutuan sepanjang tempoh yang dinyatakan. Penubuhan IPTS di Malaysia juga telah mempengaruhi kemajuan sistem pendidikan negara dan telah melahirkan ramai graduan berkualiti tinggi yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang pekerjaan. Okey, di slide ini saya akan menunjukkan logo Universiti Multimedia. Okey, baik. Sekarang saya akan menerangkan tentang latar belakang Universiti Multimedia Cyberjaya. Okey, Universiti Multimedia Cyberjaya merupakan universiti swasta yang kedua dan pertama di Malaysia yang menawarkan penyelidikan penuh dalam bidang teknologi dan multimedia. Universiti ini memfokuskan bidang teknologi dan multimedia di dalam pemilihan kursus yang ditawarkan. Universiti ini juga mempunyai kaitan dengan kerajaan kerana mempunyai kaitan dengan Telekom Malaysia. Universiti ini telah ditubuhkan pada tahun 1997 sebagai Universiti Telekom dan kemudian ditukar nama kepada Universiti Multimedia pada tahun 1999. Seterusnya, Universiti Multimedia ini bukan sahaja bermula sebagai universiti tetapi sebagai Institut Telekomunikasi dan Teknologi Malaysia iaitu ITTM. Universiti ini telah pertama ditubuhkan di bekas Pejabat Wilayah Utara Telekom Malaysia yang mempunyai 42 orang pelajar yang dipilih untuk mengikuti program diploma kejuruteraan telekomunikasi selama 2 tahun melalui kajian. Selain itu, Institusi Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat diberi status universiti dan dinamakan semula sebagai Universiti Telekom. Setelah mencapai kata persetujuan, Telekom Malaysia ditawarkan untuk menubuhkan sebuah universiti dan telah berjaya menubuhkan kampus di Cyberjaya pada 8 Julai 1999. Hubungan kampus Cyberjaya dan MSC telah menyediakan penukaran nama daripada Universiti Telekom kepada Universiti Multimedia. Okey, baik. Sekarang saya akan menerangkan tentang struktur pentadbiran Universiti Multimedia Cyberjaya. Okey, MMU diketuai oleh Chancellor yang telah dilantik oleh Lembaga Pengarah. Chancellor MMU iaitu Tun Dato' Seri Zaki Tun Azmi berperanan untuk menguruskan hal level akademik dan pentadbiran di MMU. Beliau juga merupakan seorang ahli lembaga pengarah bersama-sama dengan wakil dari Telekom Malaysia. Seterusnya, Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid telah dilantik sebagai Naib Chancellor dan beliau berperanan untuk menguruskan hal ehwal kampus. Beliau juga merupakan dekan fakulti yang mengawal program akademik di MMU. Terdapat 3 orang ahli utama lembaga pengarah, antaranya ialah Balasingham A. Narasiwayam, Sarina Abdul Pakar dan T.S. Nur Muhammad Helmi Nong Hazmi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fasiliti Universiti Multimedia Cyberjaya. Bagi fasiliti di MMU, terdapat banyak kemudahan yang disediakan kepada para pelajar. Antaranya ialah hostel. Hostel yang disediakan di MMU memberi kemudahan kepada para pelajar untuk pergi ke kuliah tanpa memikirkan jarak perjalanan yang jauh. Selain itu, fasiliti seperti gym dan kolam renang turut disediakan untuk pelajar. Perpustakaan juga disediakan bagi mengulang kaji pelajaran dengan selesa. Seterusnya, klinik di MMU disediakan untuk mendapatkan sebarang rawatan. Akhir sekali, masjid dibina di dalam MMU bagi umat Islam untuk menunaikan kewajipan iaitu solat. Masjid ini juga boleh digunakan bagi program ceramah yang diketuai oleh para pelajar atau MMU. Okey, baik. Sekarang saya akan menerangkan tentang program pengajian untuk pelajar tempatan. MMU mempunyai 2 kelompok pelajar iaitu pelajar tempatan dan antarabangsa. MMU telah menawarkan kepada pelajar tempatan 6 program pengajian di peringkat program asasi iaitu perniagaan dan perakaunan, kejuruteraan, teknologi maklumat dan computer science, multimedia kreatif, komunikasi gunaan dan undang-undang.
Bagi program di peringkat diploma pula, MMU telah menawarkan 6 program pengajian. Antaranya ialah Diploma Pengurusan dan Perakaunan. Program ini berada di bawah Program Pengajian Perniagaan dan Perakaunan. Terdapat juga Diploma Kejuruteraan Elektrik iaitu di bawah Program Pengajian Kejuruteraan. Selain itu, Diploma Teknologi Maklumat iaitu di bawah Program Pengajian Teknologi Maklumat dan Computer Science, dan Diploma Permodelan 3D Animasi iaitu di bawah Program Multimedia Kreatif. Pada peringkat ijazah sarjana muda pula, terdapat 8 program yang ditawarkan termasuk Perakaunan Kepujian iaitu di bawah Program Pengajian Perniagaan dan Perakaunan, serta ijazah sarjana muda Kejuruteraan Kepujian Electrical iaitu di bawah Program Pengajian Kejuruteraan. Seterusnya adalah ijazah sarjana muda Sains Komputer Kepujian Kejuruteraan Perisian yang berada di bawah Program Pengajian Teknologi Maklumat dan Sains Komputer. Terdapat juga ijazah sarjana muda Undang-Undang Kepujian iaitu di bawah Program Pengajian Undang-Undang dan ijazah pengajian muda ODL. Okey, akhir sekali, bagi peringkat pasca siswaza terdapat 3 mod pengajian iaitu kerja khusus atau mod campuran, mengikuti kerja khusus ODL dan melalui penyelidikan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang program pengajaran untuk pelajar antarabangsa. Bagi peringkat pelajar antarabangsa pula, terdapat 6 program pengajian yang ditawarkan untuk mereka di peringkat program asasi. Contohnya seperti program asasi pengurusan, perniagaan, teknologi maklumat, kejuruteraan, multimedia kreatif dan juga komunikasi. Okey, selain itu, 14 program pengajian yang telah ditawarkan pada peringkat diploma antaranya ialah Diploma Perakaunan, Kejuruteraan Mekanikal, Pentadbiran Perniagaan, Pengurusan dan Pemodelan 3D dan Animasi. Seterusnya, ijazah sarjana muda menawarkan 37 program pengajian. Contohnya seperti ijazah sarjana muda Ekonomi Analitik Kepujian, Sains Komputer Kepujian, Perakaunan Kepujian, Kejuruteraan Kepujian, Mekanikal dan Multimedia Kepujian, Animasi. Akhir sekali, bagi program pasca siswaza pula, MMU mempunyai 13 program pengajian iaitu Sarjana Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Sarjana Kejuruteraan Telekomunikasi, Sarjana Multimedia Kreatif dan juga 7 program ijazah kedoktoran seperti Doktor Falsafah Undang-Undang, Doktor Falsafah Komunikasi dan Doktor Falsafah Teknologi Maklumat. Okey, baik. Sekarang saya akan menerangkan tentang fakta menarik Universiti Multimedia Cyberjaya. Antara fakta menarik MMU ialah mampu milik. MMU tidak mengenakan yuran pemprosesan permohonan dan hanya membuat bayaran RM6,000 Malaysia sahaja untuk program asasi bagi pelajar tempatan kecuali asasi undang-undang. Bagi bahagian akademik pula, MMU menyediakan ekosistem pendidikan tinggi yang komprehensif yang membolehkan pelajar berada di hadapan sebagai generasi digital di Digital Malaysia. Seterusnya, revolusi multimedia memperkasakan pelajar untuk inovasi dan usaha niaga keusahawanan. Ini membolehkan pelajar membangunkan kemahiran bukti pada masa depan dan mentaliti penentu arah aliran. Selain itu, rangkaian yang luas. MMU mempunyai rangkaian luas di dalam negara maupun di luar negara. MMU memulakan rangkaian dan hubungan dengan pihak berkepentingan luar supaya pelajar dapat merasai pengalaman mobiliti antarabangsa. Akhirnya, industri di kampus. MMU memberi akses kepada makmal terkini yang ditubuhkan melalui kerjasama industri. Ini memudahkan pelajar untuk melakukan kajian di dalam kampus. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang rumusan iaitu sumbangan MMU kepada negara kita dari segi ekonomi. Okey, terdapat beberapa sumbangan yang telah diberikan oleh MMU kepada negara kita Malaysia. Antaranya ialah MMU melahirkan tenaga kerja berpendidikan tinggi, di mana MMU telah menyumbangkan tenaga kerja yang terlatih dan berpendidikan tinggi kepada negara melalui alumni-alumni yang telah dilatih dan dididik di universiti tersebut. Mereka telah menyumbangkan kepakaran dan kebolehan mereka kepada pelbagai industri di Malaysia. Selain itu, MMU turut menyumbangkan penyelidikan dan inovasi dalam pendidikan. MMU telah terlibat dalam penyelidikan dan inovasi dalam pelbagai bidang sebagai contoh dari segi teknologi dan maklumat, komunikasi, kebolehan buatan dan kejuruteraan. Sumbangan ini amat penting dalam meningkatkan daya saing negara dalam era global dan juga untuk memacu perkembangan ekonomi negara secara drastik. Seterusnya, MMU telah memberikan pendidikan yang berkualiti tinggi. MMU sentiasa menyumbangkan kepada pembangunan modal insan negara melalui penyediaan pendidikan berkualiti tinggi dalam pelbagai bidang seperti subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan juga perniagaan.
MMU turut menyumbang dalam perkomersialan teknologi. MMU telah menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi negara dengan mempercepatkan perkomersialan teknologi dan penemuan baru melalui kerjasama dengan industri dan usahawan yang berpotensi. Akhir sekali, MMU menyumbang dari segi melibatkan diri dengan komuniti setempat. MMU seringkali aktif dalam program yang melibatkan komuniti yang boleh membantu dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat setempat dan juga memberi sumbangan kepada pembangunan sosial dan ekonomi di Malaysia. Sekian pembentangan kami. Semoga memberi manfaat dan terima kasih.